tahu tak, terdapat satu bandar di China mempunyai banyak elemen Malaysia. Contohnya kaki lima, kuih-muih Melayu, rumah tradisional Melayu, pakan ketai, baju kebaya. Bandar No Malaysian, but tiba tertipu tertipa. Tiba tertipu tertipa. Tiba tertipu tertipa. Tiba tertipu lagi bila Di sebuah tanah jauh di utara Asia, lahir satu kisah yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Bukan tentang tembok besar, bukan juga tentang bandar modern yang sibuk, tetapi tentang sebuah perkampungan kecil di negara Cina yang membawa jiwa dan warna Malaysia. Disinilah bahasa Melayu bukan sekadar dipelajari, malah dituturkan dengan penuh rasa cinta. Budaya kita, dari salam mesra, senyum ikhlas, hingga masakan beraroma rempah telah meresap masuk ke dalam kehidupan masyarakat setempat. Bayangkan, di tengah-tengah Cina, wujud satu komuniti yang menyanyikan lagu-lagu Malaysia, merayakan hari raya dengan meriah, malah mendidik anak-anak mereka dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Inilah bukti betapa budaya dan bahasa kita mampu menyeberangi sempadan, melangkaui lautan, dan mencipta ikatan persaudaraan yang luar biasa. Selamat datang ke kisah unik tentang bagaimana orang dari negara China jatuh cinta dengan bahasa Melayu, memeluk budaya Malaysia, dan akhirnya membina sebuah perkampungan yang menjadi simbol persahabatan dua negara. korang tahu tak, terdapat satu bandar di China mempunyai banyak elemen Malaysia. contohnya kaki lima, kuih-muih. Satu wilayah di China sangat mirip dengan Malaysia. Ada tumbuhan tropika, tulisan guna bahasa Melayu, kuih lapis dan persembahan tarian, iaitu Hainan, pulau tropika di selatan China. Beriklim panas sepanjang tahun dengan hujan singkat. Wilayah ini takkan alami musim sejuk. Jadi tanaman pertanian juga sama dengan Malaysia. Pokok kelapa, pokok pinang, pokok ketat, tawan pandan dan biji kopi mudah ditemui di sini. Banyak restoran menghidangkan kari ayam, keropok dan snack-snack Malaysia. Penduduk tempatan juga suka lepak dengan makan kuih-muih Melayu dan kopi. Program televisyen yang mengajar cara memasak kari ayam ditayangkan dalam restoran. Mereka juga menumpur rempah dengan lesung batu. Pasar malam di sini juga sangat meriah, menawarkan barang-barang bercirikan Melayu seperti batik, kebaya dan baju kurung. Di kedai kecil tepi jalan, kita boleh menemui congkat dan berbagai cenderamata budaya peranakan. Misalnya fridge magnet, prank box dan buku nota budaya Bebanyonya. Hainan juga mempunyai pantai dan pemandangan laut yang sangat mempersona. Jadi, kalau datang ke sini, selain nikmati pemandangan yang sangat indah, korang boleh juga rasai campuran unik budaya China dan Malaysia di sini. No Malaysian, but tiba tertipu tertipa. Tiba tertipu tertipa. Tiba tertipu tertipa. Tiba tertipu lagi. Bila berkata dan tertipu lagi, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri yang tahu menilai sesuatu yang baik berurutan rugi. Cinta datang dan pergi, jangan terkata diri. Kau harus tahu dan kau harus fikir. Ini permainan bukan boleh diduga. CATAKA Bria bujangga bucuka sama mengekakkan teringat asal mulakannya. Kisah tiba ini satu pengajaran yang buat kita fikir. Oh, mulanya seperti kan yang suci, tapi dicemari dunia kecil. Senang percaya si Jeffrey, hati tipu lelaki, senang pula berubah hati. Menipu sana dan sini, tanggung kandungan sendiri. Bila problem tak menggunung, tak ada yang dapat tolong. Tiba tertipu tertipa. Tiba tertipu tertipa. Tiba tertipu tertipa. Tiba tertipu lagi. Tiba tertipu tertipa. Tiba tertipu tertipa. Tiba tertipu tertipa. Tiba tertipu lagi. Fenomena ini bermula daripada sekumpulan pelajar dan pedagang China yang sering berhubung dengan Malaysia sejak puluhan tahun dahulu. Mereka bukan sahaja tertarik dengan peluang perdagangan, malah kagum dengan keramahan rakyat Malaysia. Dari situlah timbul minat untuk mempelajari bahasa Melayu. Sedikit demi sedikit, sekolah-sekolah komuniti mula menawarkan kelas bahasa Melayu, dan lama-kelamaan lahirlah satu generasi baru yang fasih bertutur. Di perkampungan ini, suasana si keneken membawa kita pulang ke tanah air. Bendera Malaysia dikibarkan ketika sambutan hari kemerdekaan. Masjid kecil dibina untuk mereka
yang beragama Islam dan makanan seperti nasi lemak serta sate menjadi hidangan utama ketika majelis keramaian. Lebih menarik, masyarakat setempat menyerap budaya Malaysia ke dalam kehidupan seharian, cara berpakaian, adab sopan, hingga musik dan tarian tradisional. Hubungan antara penduduk China dan Malaysia di sini bukan sekadar soal budaya, tetapi juga ikatan jiwa. Mereka percaya dengan memahami bahasa Melayu, mereka lebih dekat dengan semangat Nusantara. Setiap patah kata, setiap adat resam adalah jambatan yang menyatukan dua bangsa. Mari kita tengok macam mana orang China berpidato dalam bahasa Melayu. Selamat datang dan salam sejahtera yang dihormati para juri, para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Tajuk pidato saya ialah 3 kali berjabat tangan dalam hubungan China-Malaysia. Sejak zaman Jepang sehinggalah sekarang, walaupun diuji berbagai rintangan dan cabaran, hati rakyat kedua-dua negara tetap utuh dan tidak pernah terpisah. Projek ini bukan sahaja akan menghubungkan negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang, bahkan turut mengukuhkan ikatan diplomatik yang terjalin antara Malaysia dan China. Kita terus gunakan jambatan digital ini untuk menghubungkan hati, menyemai persefahaman, membina komuniti perkongsi nasib China dan Malaysia. Bahasa dan budayaku bertakap akrab dengan bahasa dan budaya leluhur tanah besar ini. China dan Malaysia memudar secara berhadapan sejak berabad-abad demi kelangsungan berhadapan sejagat. Tidak keterlaluan untuk saya katakan bahawa laut ini merupakan laut kehidupan, laut perdagangan, bahkan laut persahabatan. Tetapi kisah kita baru bermula. Marilah kita menggunakan bahasa sebagai jambatan dan budaya sebagai perantaraan untuk membawa hubungan kedua-dua negara ke 5 dekad keemasan dan bersama-sama menulis cerita persahabatan baharu seperti pepatah air dicincang tidak akan putus antara kedua-dua negara. Senang tak belajar bahasa Melayu? Semua belajar memang susah untuk belajar dengan baik. Jadi kalau belajar dengan rajin, boleh belajar dengan baik. Pada awalnya bahasa Melayu boleh dianggap senang, tapi apabila kita belajar lebih dalam, bahasa Melayu tak sangat senang. Saya rasa bukan senang, tidak senang. Karena mengajar bahasa Melayu perlu ramai orang, ramai pensyarah untuk membantu dan perlu banyak masa untuk melatih. Apa yang paling susah you rasa semasa belajar bahasa Melayu? Saya masih ingat apabila saya baru belajar bahasa Melayu, saya rasa pronunciation R sangat susah. Ya. Macam mana belajar? Practice lah. Sekarang boleh tak? Sekarang saya rasa lebih baik. Cuba rajin. Show. Terbaik. Rajin. Boleh ke? Kalau macam tu. Boleh tak? Tak boleh. Ada 2 yang susah untuk saya. Yang pertama ialah dalam bahasa Melayu ada banyak imbuhan. Yang kedua ialah bahasa Melayu memang berbeza antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Dan apabila saya pergi ke Malaysia, saya mendapati bahasa lisan yang dicakap oleh orang Melayu memang berbeza dengan apa yang saya belajar. Dan saya tak boleh faham apa yang mereka sedang bercakap. Saya rasa yang paling susah adalah untuk mendengar berita bahasa Melayu. Karena sangat laju. Boleh tak nyanyi satu lagu Malaysia? Ewa bulan. Kasihku, bukanlah ku cintai kamu. Begitu banyak cerita. Video seorang pakcik dari Malaysia viral di China sekarang. Dia cakap bahasa Cantonese, Hakka dan Mandarin di pasar. Ramai orang China tinggalkan komen memuji dia. Ada yang cakap, ramai orang Malaysia menguasai berbagai jenis bahasa. Bahasa Hakka dia lagi hebat daripada saya. Orang Malaysia ada bakat bahasa yang sangat tinggi. Dia cakap terlalu cepat, saya tak boleh ikut. Kalau begitu, saya rasa melancong ke Malaysia tak ada masalah. Semua kagum
bergabung dengan pakar berbahasa rakyat Malaysia yang sangat hebat. Sebab sebenarnya bahasa Cantonese dan Hakka merupakan salah satu dialek di China. Tapi fasikan baca itu membuatkan ramai orang nak bersembang dengan dia. Kisah ini bukan sekadar tentang bahasa, tetapi tentang bagaimana budaya boleh menjadi jambatan hati. Di tengah-tengah negara China, lahir sebuah perkampungan Malaysia. Bukti bahwa identiti kita mampu merentasi sempadan dan terus hidup dalam jiwa bangsa lain. Inilah keindahan Malaysia. Sebuah negara kecil dengan jiwa yang besar, mampu memberi inspirasi kepada dunia. Dari nasi lemak yang sederhana hingga pantun yang indah, semuanya mampu menjadi tali pengikat antara manusia. Maka, marilah kita bangga dengan warisan yang kita miliki. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi lambang persahabatan. Budaya kita bukan sekadar tradisi, tetapi cahaya yang boleh menerangi dunia. Inilah warna Malaysia yang kini turut mewarnai tanah asing. Kerana setiap warna ada kisahnya. Dan kisah kali ini tentang Malaysia di bumi Cina. Warna Malaysia, indahnya terasa, kita jaga